soalan ni Baby, sebelum kita rehat tadi, Ya. bukan setakat kecil-kecil anak tanya ni, besar-besar bapak pun tanya ni. Okay, turut Anwar, who's next? Silakan Baby. Ini soalan yang paling ramai orang tanya sebenarnya. Tapi saya fikir bahawa soalan ini dia lebih kepada satu manifestasi akibat kita terperangkap dengan satu cara fikir bahawa bila turunnya Anwar ini kena ada seseorang yang dicalonkan terlebih awal untuk menggantikan beliau. Padahalnya apalah sangatnya nak menggantikan seseorang yang sudah cukup gagal seperti Anwar ini. Seolah-olah macam nak cari seorang sosok tubuh macam Anwar ini satu benda yang mustahil, sehingga 221 orang ahli parlimen berikutnya tu semuanya tak layak nak gantikan. Itu satu perkara yang So adakah itu yang sedang berlaku dalam kerajaan perpaduan Baby? Maknanya tak ada orang layak sebenarnya. barangkali di kalangan kerajaan sendiri ini pun PHBN ini pun mereka macam tak nampak siapa yang boleh gantikan. Itu persoalannya. Saya kalau tanya saya, mudah je. Kalau Anwar diturunkan, kita ada Timbalan Menteri, Ya. ada Presiden UMNO. Kenapa Kenapa UMNO tak bercakap soal nak naikkan Datuk Zahid sebagai Perdana Menteri? UMNO pun tak nak ke macam ni? Itulah seolah-olah macam Datuk Seri Zahid ini tak layak jadi Perdana Menteri. itu masalahnya. Jadi Berat kenyataan tu. ya seolah-olah UMNO Seolah-olah. macam tu. Jadi tak ada pun di kalangan pemimpin UMNO yang ramai-ramai ni yang bercakap, kalau Anwar turun kita ada Datuk Seri Zahid Ya. jadi Perdana Menteri, apa masalahnya? Jadi Ya. seolah-olah UMNO sendiri pun berpandangan Datuk Seri Zahid tak layak jadi Perdana Menteri. Tapi orang tanya pula, PAS kenapa tak calonkan Presiden PAS itu sendiri? Kita tahu bahawa daripada awal lagi Tuan Guru, Presiden kita sendiri pun seringkali beliau menolak nak jadi menteri pun beliau. Menteri pun beliau menolak. Ya. Jadi tak timbullah persoalan tu. Balik pada persoalan tadi ialah naratif siapa nak jadi Perdana Menteri selepas Anwar Ibrahim ini satu pemikiran yang terperangkap dalam sistem fikir yang telah sengaja dibina. Mencalonkan seorang poster boy sebagai Perdana Menteri bukanlah satu perkara yang popular di kalangan pengundi. Sebab saya ambil contoh, PMX sekarang ini berapa lama beliau jadi poster boy? Berapa lama beliau jadi poster boy? Berpuluh-puluh tahun. 28 tahun. Ya. Pada tahun 2018 berbanding dengan tahun 2022, kerusi PKR yang menang semakin menurun. Sedangkan ketika 2018 poster boynya Tuan Dr. Mahathir. Ya. Dalam keadaan Tuan Dr. Mahathir sebagai poster boy sebagai Perdana Menteri dan diberikan gambaran kalau Tun jadi PM sekejap akan bagi kepada Datuk Seri Anwar. Ya. Cuma tidak direct lah. Anwar masih dalam penjara. Bila tahun 2022 ini direct. Ini jelas poster boynya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi adakah sokongan pada PKR semakin meningkat? Malah di Parlimen Tambun pun Ya, bukan besar majoriti yang bukan dimenang. besar majoriti. Malah pada awalnya kalah. Ya. Itu kena tanya Sepol lah. So maknanya YB, bolehkah kita bersetuju YB sebenarnya strategi poster boy ni boleh memenangkan sesuatu parti, tapi boleh jadi itu adalah satu naratif yang memerangkap. Sebab contoh, saya bagi contoh, kalaulah kita namakan seseorang dia kalah dekat parlimen tersebut, Ya. bukan setakat dia saja jatuh, keseluruhan partinya juga tidak diyakini. Ya. So YB pun juga, adakah itu adalah naratif yang memerangkap pengundi-pengundi? Pada saya naratifnya memerangkap. Ia naratif yang tidak perlu